A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Khabir, Allahumma ya Mubdi, Allahumma ya Mu'id. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, waftah alaina hikmataka, wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari keempat daripada Ramadan tahun 1441 Hijrah atau bersamaan dengan 2020 Masehi. Saudara fillah yang kasih sekalian, apapun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Ketika Allah tarik satu nikmat kepada kita, maka Allah menyediakan banyak lagi nikmat yang lain. Tiada Allah tarik satu nikmat melainkan Allah sediakan banyak nikmat yang lain. Maka berjayalah orang beriman yang menggunakan akalnya melihat nikmat-nikmat baru yang Allah sediakan itu, dan orang-orang yang kufur nikmat akan tertutup matanya daripada melihat nikmat-nikmat tersebut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka mudah-mudahan kita semua di sini nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi daripada keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Maka tak lupa kita terus menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan usaha baginda Rasulullah SAW lah kita dapat menikmati cahaya iman, kebahagiaan hidup di dalam Islam, panduan hidayah yang tak henti-hentinya, sehingga kita hidup sampai sekarang ini dengan aman, sejahtera dan bahagia insya-Allah. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan lepas kita sudah membincangkan ayat pertama dan ayat kedua daripada surah An-Nahl. Insya-Allah pada kali ini kita akan masuk pada perbincangan ayat yang ketiga dan keempat pula insya-Allah. Mari kita lihat ayat yang akan kita bincangkan ini dulu, dan saya akan membacanya. Tuan-tuan puan-puan di rumah, kalau boleh turut bersama membaca ayat yang akan kita bincangkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala 'amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfah فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم.
terjemahannya, khalaqas samawati wal ard. Dia, iaitu Allah, telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan hak ataupun dengan kebenaran. Ta'ala amma yushrikun. Dia maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insana min nutfah. Dia telah menciptakan manusia daripada setitis mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dari segi tafsir, ayat ketiga dan keempat daripada surah An-Nahl ini menjelaskan tentang bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada mereka dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah yang menyatakan bahawa Allah itu esa dan tidak bersekutu dengan sesiapa pun juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti dalil keesaannya itu dengan menunjukkan makhluk ciptaannya. Maka Allah menunjukkan makhluk ciptaan yang besar lebih dahulu. Apakah itu? As-samawat, iaitu langit. Langit yang begitu besar. Sains membuktikan bahawasanya bumi kita ini kecil dibandingkan dengan benda-benda langit yang banyak, planet, bintang-bintang yang besar, yang mana sangat besar dibandingkan dengan bumi yang kita duduki ini. Sehingga ulama mengatakan langit ini sebagai alamus sufli. Apa nama dia? Alamus alamul ulwi. Itu langit ini adalah alamul ulwi, alam yang tinggi. Cuba tulis, siapa boleh tuliskan? Alamul ulwi. Kalau boleh, ada yang share. Langit ini dinamakan sebagai apa? Alamul ulwi, alam yang tinggi. Alam kabir, menurut sebagian ulama lagi, alam yang besar. Besar, luas. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan bahawasanya langit ini makin lama makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, was-samaa'a banainaha biaidin. Langit ini kami yang menciptanya, membinanya dengan tangan kami sendiri. Wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami juga yang akan meluaskannya. Maka Allah terus meluaskan. Maka prinsip daripada langit adalah mengalami expansion, iaitu mengalami peluasan. Makin lama makin besar. Maka kajian sains pun membuktikan bahawasanya makin lama makin banyak benda-benda langit yang ditemukan, planet-planet baru yang dijumpai, menunjukkan bahawasanya langit mengalami peluasan seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, dan perkara ini baru disedari oleh orang pada abad ke-19 atau ke-20. Tetapi Al-Quran sudah berbincang tentang proses perluasan langit itu 14 kurun atau 14 abad sebelum itu lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia bukti keesaannya dengan alamul ulwi ataupun alamul kabir,
Apakah itu? Itu langit. Kemudian ditunjukkan lagi keesaannya dengan apa? Alamus sufli. Ini alamus sufli. Alamus sufli. Alamus sufli itu adalah bumi ini. Alam yang rendah. Sufli ini mana yang di bawah. Kalau ulwi yang di atas. Daripada perkataan ala. Sufli adalah sufla, iaitu daripada perkataan sufla, iaitu di bawah, iaitu bumi ini. Dan dinamakan juga ia sebagai alamus saghir, alam yang kecil. Jadi dibandingkan dengan langit, bumi ini kecil. Jadi ada alamul ulwi, ada alamul sufli. Jadi Allah tunjukkan keesaannya dengan alam ini. Yang mana siapa yang membuat alam ini? Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga itu mengatakan ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha tinggi, Allah Maha suci daripada kesyirikan yang mereka lakukan. Tak layak bagi Allah ada sekutu. Buktinya langit dan bumi dari dulu sampai sekarang masih seperti itu lagi. Sekiranya ada Tuhan yang lain, maka akan ada terjadi perkelahian, konfrontasi. Sebagaimana kita tahu manusia ketika ada 2-3 kuasa, ada 2-3 pemimpin, maka masing-masing pemimpin berlumba menunjukkan kehebatan dia, keperkasaan dia. Maka salah satu cara dia untuk menunjukkan keperkasaan, dia serang pemimpin yang lain, kerajaan yang lain. Hancurlah kerajaan tersebut, maka muncullah dia seorang saja. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang memiliki semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang alhamdulillah langit dan bumi masih seperti dahulu lagi. Walaupun berlaku kerosakan-kerosakan, tetapi itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Bukan disebabkan ada Tuhan lain selain Allah. Maka Allah mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ciptaannya. Selepas melihat kepadanya ciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat pula kepada penciptaan dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat mengatakan khalaqal insana min nutfah. Dia telah menciptakan manusia daripada setitis mani. Dari setitis mani. Kita tahu dari segi sains pun demikian. Bermulanya manusia pertemuan antara air mani lelaki dengan air mani perempuan. Maka Allah dalam surah Al-Insan mengatakan min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur. Maka lahirlah manusia. Pada ayat yang lain dijelaskan proses-proses selanjutnya. Daripada sitis mani menjadi alaqah, mudghah, dan selanjutnya. Kita tidak berbincang itu, tapi kita ingin menjelaskan secara umum. Tapi ternyata ketika manusia sudah dewasa, boleh berdiri sendiri, boleh berjalan sendiri, maka mereka lupa. Tiba-tiba mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata mereka ini tiba-tiba, atau manusia ini tiba-tiba menjadi pembantah, penentang, melawan kepada Tuhan yang menciptakannya sendiri, yang mewujudkannya daripada tiada menjadi ada. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini dari segi tafsiran terhadap surah An-Nahl kita ini. InsyaAllah kita akan membincangkan dari segi tadabbur. Ingat,
Tadabbur bermakna mengaitkan ayat yang kita bincangkan ini dengan ayat sebelumnya, dan kalau boleh dengan ayat yang selepasnya, dan kita juga bawakan ayat ini pada diri kita, pada keadaan diri kita. Apakah hubung kait ayat ini dengan diri kita manusia? Apakah pelajaran pengajaran yang boleh saya petik daripada ayat ini? Saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita lihat tadabbur kita terhadap surah ini. Tadi tafsirannya, ya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, selepas pada permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketetapannya. Ketetapannya pasti akan datang. Dan setiap sesuatu dia letakkan ketetapannya, ataupun namakan dengan takdir. Setiap takdir diiringi dengan apa? Diiringi dengan tempoh masa dia berlaku. Dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran namakan dengan apa? Ajal. Ajal. Ingat, ajal tu bukan nak mati je, ya. Kita kadang-kadang, ya, apabila disebut ajal, teringat oleh kita, mati ke? Ya. Sebenarnya ajal itu adalah tempoh masa. Ya. Jadi setiap sesuatu itu ada tempoh masanya. Tempoh masa apa? Tempoh masa bermula dan tempoh masa berakhir. Maka kita bermula dengan lahir di muka bumi ini dan berakhir nanti dengan meninggal dunia. Ya, ada tempoh kita. Dan ketahuilah bahawa setiap takdir dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita gaib daripada kita, ataupun kita tak tahu, melainkan, ya, ada di antaranya sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi tahu, seperti para nabi dan rasul ada dijelaskan, ya, bahawa ada di antara mereka seperti Nabi Adam. Dalam kisah disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Hadis nyatakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa satu hari Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika masih di syurga lagi, ya, bentuk rupa semua anak cucunya, daripada awal sampailah akhir nak kiamat nanti. Maka riwayat itu mengatakan, maka penuhlah, ya, seluas mata memandang, Nabi Adam alaihissalam dapat melihat anak cucunya. Tetapi di antara anak cucu tersebut, dia nampak dari jauh ada sinaran, ada cahaya, nampak lain, nampak berbeza, ya. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan, ya Rabb, ini anak cucu aku ni lain dia, siapa dia ni? Ya? Maka bertanyalah Adam pada Allah Subhanahu wa taala, siapa dia ni? Agak siapa jawab, siapa dia tuan-puan? Ya? Anak cucu Nabi Adam itu yang bersinar-sinar dan berseri-seri itu siapa dia? Tuan-puan boleh tahu? Ya? Siapa boleh share? Ada yang tahu tak? Kalau yang datang kelas saya, ada saya kongsikan ini, saya share ini. Ada tak yang tahu tentang anak cucu Adam yang bentuk rupanya berseri-seri? Siapa yang tahu boleh kongsikan. Adakah dia Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa, ataupun Nabi
Isa ataupun Nabi Muhammad atau yang lain? Ada yang jawab ialah Dr. Azli kata Nabi Muhammad, Naz kata Nabi Muhammad. Semua jawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kak Joria pun Nabi Muhammad. Tahniah semua. Ini pencinta Nabi Muhammad ni, sehingga dia keluarkan Nabi Muhammad semua. An MK kata adalah Nabi Nuh. Terima kasih jawapannya. Syarifah Fatimah, para anbiya semua nabi ke? Tak, ya, dia seorang saja. Dia bukan semua. Tahniah Kak Rohani Mahmud, Nabi Daud alaihissalam. Betul. Jawapan Kak Rohani lebih tepat, iaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam yang berdasarkan riwayat itu, yang rupa dia, wajah dia berseri-seri. Ketika mengetahui itu adalah anak cucunya yang bernama Daud alaihissalam, Adam bertanya lebih lanjut, ya Rasulullah, ya Allah, cucu saya ni yang comel ini berapa umur dia? Berapa umur dia? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya 60 tahun. Maka Adam ketika itu, ketika dah dijawab oleh Allah dengan cara itu, dia bertanya balik tentang diri dia. Kalau begitu ya Allah, saya ni berapa umur saya? Berapa pula umur saya? Dia kata. Maka sorry, sekejap, saya ada setting sikit. Ada yang ini. Baik, minta maaf tuan-puan kasihkan, ada terganggu sikit tadi. Okey, kembali kita pada perkongsian kita tadi. Jadi Nabi Adam alaihissalam dah tertanya tentang umur anak cucunya yang bernama Daud, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjawabnya. Nabi Adam alaihissalam bertanya lebih lanjut, saya pula berapa umur saya? Saya pula berapa umur saya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab soalan Nabi Adam tersebut. Adapun engkau wahai Adam, maka umur kau 1000 tahun. Berapa umur Nabi Adam? 1000 tahun. Umur Nabi Daud tadi berapa? 60 tahun. Banyak beza tak? Banyak kan? 1000, 160. Maka Nabi Adam yang sudah jatuh cinta dengan anaknya, yang suka dengan anak cucu dia ni, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kesiannya anak cucu aku ni comel-comel 60 tahun je umur dia. Pada umur 60 tahun itu pun dah banyak sebenarnya kan. Dibandingkan dengan umur Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu, 60 tahun dikira sedikit. Maka Nabi Adam terbesit di hati dia, ya Allah, dan dia katakan kepada Allah SWT, ya Allah, kalau begitu ya Allah, karena umur saya panjang, saya nak hibahkan umur saya ini kepada anak cucu saya ni. Siapa tadi? Daud alaihissalam ni. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Boleh. Tapi sebelum itu kita panggil malaikat dulu sebagai saksi dan kita tulis proses penghibahan ini. Ya. Maka dipanggillah malaikat dan disuruhlah malaikat mencatat proses hibah yang ingin dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa isi hibah dia? Kenyataan hibah dia, saya Adam alaihissalam menghibahkan 40 tahun daripada umur saya kepada anak cucu saya yang bernama Daud alaihissalam ini. Seberapa tahun dia hibahkan? Iaitu 40 tahun. Maknanya usia Nabi Daud jadi berapa? 100 tahun. Usia Nabi Adam macam mana? Berkurang 40 tahun. Jadi tinggal berapa lagi? Tinggallah usianya kalau ikut itu 960 tahun saja lagi. Maka peristiwa itu berakhir, tetapi dicatat dan disaksikan oleh malaikat dan ditakdirkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ingat peristiwa tadi itu di mana? Di syurga, ya. Nah, maknanya tuan-puan dan kasih sekalian, manusia ini sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh di syurga lagi. Saya selalu ingatkan ini. Nah, ini menunjukkan bahawasanya kita ini makhluk syurga. Kita ini memang diperuntukkan oleh Allah untuk menetap di syurga. Ya? Maka sesiapa yang terhumban masuk neraka, dia tersesat maknanya. Ya? Kampung halaman dia yang sebenarnya adalah syurga. Maka berusahalah untuk meraih syurga, kembali ke kampung halaman kita sendiri. Nama kita dah ada kat sana, hak kita dah ada kat sana, peruntukan kita dah ada kat sana, tinggal kita lagi menuntut dia. Tapi tuntutlah dengan cara baik. Ya? Syurga itu adalah pesaka kita. Syurga itu adalah warisan kita. Dalam Al-Quran disebutkan juga, tilkal jannatu uristumuha. Syurga itu yang diriwayat dan diwariskan kepada kamu. Memang ada nama kita kat sana dah. Namun sayang nanti akan ada orang yang tak dapat harta pusaka dia balik. Tak dapat masuk syurga. Kesian. Maka oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, misi kita adalah misi balik ke kampung halaman kita dengan selamat balik. Jangan lupa tu. Ya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Adam alaihissalam karena dah berada di bumi, ya, di dunia ini yang penuh dengan banyak dugaan, banyak cabaran, ujian yang dilaluinya, ya, sebagaimana di bumi inilah dia baru melahirkan anak. Ada anak yang baik-baik, tapi ada juga anak dia yang tak baik, yang menentang dia. Inilah sunatullah, ya. Akan adalah anak cucu kita yang tak bersama dengan kita, tak sekapal dengan kita. Adam alaihissalam walaupun seorang Nabi dan Rasul, maka ada anak dia yang membangkangnya, menentangnya. Siapa dia? Siapa tahu? Qabil ke atau Habil? Itu adalah, yang menentang adalah Qabil. Yang baik itu adalah Habil. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, sampailah satu masa umur Nabi Adam alaihissalam dah mencecah 960 tahun. Maka malaikat maut, di antara adab malaikat kepada nabi-nabi adalah dia tak berani nak cabut terus. Nak cabut nyawa dia terus. Dia minta izin dahulu. Maka datanglah malaikat maut mengatakan bahawa, wahai Adam, dah nak sampai masa engkau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berlaku?
Apa respon Nabi Adam alaihissalam? Ternyata karena masalah dunia yang banyak, Nabi Adam lupa. Dia kata, mana pula saya dah nak mati dah. Umur saya kan 1000 tahun. Ini baru 960 tahun, dia kata. Aku ada masa lagi 60 tahun, dia kata. Maka Nabi Adam AS lupa dan kemudian membantah, menyatakan bahawa umur dia dah nak sampai dah, ajal dia nak sampai dah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut berkata, nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu wa jahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata dia adalah, yang maknanya Adam lupa dengan apa? Dengan janji, dengan kontrak yang pernah dia buat. Apa kontrak dia? Kontrak hibah, kan? Hibahkan umur dia. Lupa dia. Maka kata Rasulullah, anak cucu dia pun suka lupa perjanjiannya, kontraknya. Wajah ada Adam membantah, fajahadat dzurriyyatuhu, maka zuriat dia pun suka membantah, terutama terhadap perjanjiannya. Maka di dalam Islam ada satu ayat paling panjang dalam Al-Quran. Apa dia? Ayat menulis perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hutang. Sebab anak cucu Adam ni suka lupa. Jangan cerita orang lain, kita pun lupa kadang-kadang. So, saudara fillah ni kasih, poin kita kat sini adalah, iaitu Nabi Adam alaihissalam diberitahu kepadanya tentang usianya. Dan tak semua orang tahu. Hanya golongan-golongan tertentu saja yang Allah beri keistimewaan. So, nak tahu cerita macam mana penghujungnya? Dalam hadis dalam hadis At-Tirmizi, tuan-puan, cerita sampai setakat tu je, iaitu macam mana Rasulullah SAW buat kesimpulan bahawa Adam lupa, maka anak cucu dia pun lupa. Kemudian apa nama dia? Adam membantah, anak cucu dia pun suka membantah. Sampai tu je. Tapi riwayat Nasa'i ada tambahan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melengkapkan umur Nabi Adam 1000 tahun dan juga menambahkan usia Nabi Daud alaihissalam kepada berapa? Berapa jadi dia? Iaitu 100 tahun. Ini riwayat menyatakan tentang Adam dan Daud alaihissalam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kembali kita kepada ayat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan, menetapkan ketetapan, dan ketetapan itu pasti dan ada jangka masa dia, ada tempohnya. Maka kita kena ingat bahawasanya Allah lah yang menentukan tempoh itu, bukan kita. Maka kita bersedialah. Kadang-kadang ketetapan Allah itu datang pada waktu kita tak bersedia, dan ada masanya dia datang pada waktu kita memang sudah bersedia betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk sentiasa bersedia untuk menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, di antara yang difahami oleh orang yang menghayati ketentuan dan ketetapan Allah, dia melihat bahwasanya daripada ayat yang ketiga itu, cuba tuan garis bawahi perkataan bilhaq. Kata kunci pada ayat yang ketiga untuk tadabbur kita adalah perkataan bilhaq. Ayat ketiga itu apa? Bilhaq, iaitu
Kata Allah, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ketika kita memahami prinsip ketentuan dan ketetapan Allah, yang mana ketentuan ketetapan Allah itu berdasarkan ilmunya yang luas dan kebijaksanaannya yang tinggi, maka kita faham bahwasanya tak ada yang diciptakan oleh Allah melainkan bil haq. Bil haq, apa dia itu? Benar. Bil haq ini sebagian ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah karena ada alasan yang benar. Allah ciptakan langit dan bumi, ada alasan dia, ada sebab dia. Allah tak ciptakan langit dan bumi tanpa sebab, ada sebab dia. Dan perlu ketahui, Allah menetapkan satu ketetapan pada kita, menentukan satu ketentuan kepada kita, mesti ada sebabnya. Bil haq, ya, dengan benar. Dalam tafsir dikatakan bil haq ini adalah tidak sia-sia, mesti benar, mesti betul, mesti hebat punya, ya. Jadi tak ada yang sia-sia. Ya, Allah tunjukkan salah satu bukti ketetapan dia itu ada alasan, adalah langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi, ada sebab dia, ada alasan dia. Apakah alasannya itu? Alasannya kata ulama adalah untuk menzahirkan la ilaha illa ana yang ada pada ayat yang kedua tersebut, untuk menyatakan bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku saja, untuk membuktikan kepada makhluk bahawa hanya Allah saja Tuhannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala zahirkan itu untuk menyatakan bahawa aku je Tuhan. Ya? Jadi setiap apa yang berlaku di muka bumi ini akan menuju kepada pembenaran bahawa hanya Allah sahaja Tuhan, menuju kepada tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, tahu tak COVID-19 yang sedang merebak di muka bumi sekarang ini, ia juga menarik manusia kepada ketentuan Allah. Dia je Tuhan yang satu, dia yang layak diagungkan, dia yang layak disembah, tak ada yang lain. Kuasa ada di tangan dia, ya. Tuan-puan baca kan, sebelum berlakunya wabak COVID-19, Presiden China menyatakan bahawasanya tak ada kuasa yang boleh menghalang kemarahan China untuk menjadi kuasa besar di dunia. Bangga, hebat kan? Tuan-puan yang kasih sekalian, sehingga tak berapa lama lepas tu Allah hantar makhluk kecil yang tak nampak, yang tak nampak tapi wujud. Kalau nampak senang lagi, boleh berperang pakai senjata api yang digunakan atau yang dibawa oleh manusia, kan? Tapi virus yang orang tak tahu macam mana, ya, dia berpindah, kan? Kalau nampak berpindah, kita boleh tepis lagi, kan? Ya. Ini masalahnya tak nampak. Yang akhirnya menyedarkan manusia bahawasanya yang layak menyatakan perkasa, yang menyatakan hebat, yang menyatakan tak boleh ditaklukkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada zaman kita sekarang ini ramai manusia yang lupa tauhid ini. Banyak di antara manusia sekarang ini yang mempertuhankan dirinya sendiri, mempertuhankan
achievement dia ataupun apa ni, kejayaan dia, kehebatan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan virus COVID-19 ini untuk menyedarkan manusia, la ilaha illa ana. Yang manusia lupa dah. Banyak manusia zaman sekarang ini yusyrikun, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal arda bil haqq. Langit yang besar itu, bumi yang tempat kamu berpijak ini, tidak kami ciptakan sia-sia. Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ada Allah Subhanahu wa taala datangkan sesuatu kepada kita untuk kembali ini. Maka apabila tuan-tuan perempuan menghadapi sesuatu, tuan-tuan ingat la ilaha illallah ini semua dari dia yang satu ini. Ya Allah, dia nakkan aku kembali mengesakannya. Ingat masa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masa itu sebenarnya kita kena ingat balik la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi jangan berhenti setakat itu. Sambung. Fattaqun. Kalau kita menyedari bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dituntut untuk kita bertakwa. Ya? Maknanya perbaiki amalan kita. Perbaiki hati kita. Hati kita mungkin sudah ada sombong, sudah ada angkuh, rasa hebat, kalau tak paling kurang ujub, ya kan? Rasa megah. Inilah manusia banyak. Rasa megah dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan masa hidup dunia ni. Aku dah dapat ini, aku dah dapat itu. Cuba tengok tuan-puan yang kasih sekalian, betapa dahsyatnya COVID-19 ini. Ada orang yang dah sebelum COVID-19 jutawan tuan-puan, sekarang menjadi jutawan berhutang. Ada tak? Banyak atau bahkan banyak orang-orang yang berhutang. Na'udzubillah min zalik, tuan-puan dan kasih sekalian. Nampak megah sebelum COVID-19, tapi datang COVID-19 ni, sapu habis. Ya. Tengok tuan-puan dan kasih sekalian. Bil haq. Ingat ni. Garis bawahi. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Tapi bukan sebenarnya samawati wal ard, semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah bil haq, ya, dengan benar, ya, alasan yang betul. Imam Ibn Kathir tuan-puan dalam tafsirnya ada menyatakan bahawasanya bil haq itu apa dia? Dia tafsirkan dengan mendatangkan ayat dalam Al-Quran, iaitu Allah tidak menjadikan langit dan bumi ini sia-sia. So untuk apa? Dia suruh kita buka surah An-Najm ayat 31. Cuba buka tuan-puan, surah apa dia tu? Surah An-Najm ayat 31. Surah An-Najm ayat 31. Mari kita buka sama-sama surah An-Najm ayat 31. Muka surat tuan-puan 527. Muka surat 527 ayat 31. Surah apa tadi? Surah An-Najm. Cuba tulis surah apa? Surah An-Najm ayat 31, muka surat 527. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ini? Walillahi ma fis samawat walillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard.
milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kata Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi. Apa alasannya? Apa tujuan penciptaannya itu? Kita tengok. Dijelaskan oleh ayat tersebut. Liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Ya. Tujuannya adalah untuk membalas orang-orang yang berbuat dosa, ya, dengan apa yang mereka buat itu, dosa yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Dalam arti kata, tuan-puan dan kasih sekalian, adanya langit dan bumi, adanya kehidupan kita ini, Allah nak menzahirkan ada orang baik, ada orang buruk. Maka ayat dia selanjutnya, wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan dia membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ya, maka adanya langit dan bumi untuk menzahirkan ada orang baik, ada orang buruk. Orang baik akan mendapat balasan kebaikan, orang buruk akan mendapatkan keburukan. Allah nak tunjukkan itu, Allah nak zahirkan itu. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi tujuan Allah Subhanahu menciptakan langit dan bumi bil haq, kan? Dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina amanu bil husna. Ya? Untuk mewujudkan ada nanti proses balas membalas, ya. Kalau tak ada dunia ni, kalau sekiranya manusia tidak dihadapkan kepada situasi cabaran hidup di dunia ini, maka tak ada nanti pembalasan. Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah dalam syurga, dan dia sempat menikmati nikmat syurga, ya kan? Seronok dah dalam syurga. Tapi kenapa dia diturunkan ke bumi? Sebab memang misi pertama Allah menciptakan Adam bukan untuk duduk selamanya di syurga. Ingat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surah Al-Baqarah. Sebelum diciptakan Adam lagi, Allah dah bagi tahu dah. Adam ini memang aku nak ciptakan dia untuk di dunia, jadi khalifah di muka bumi. Nabi Allah ciptakan dia di syurga dan sempat menikmati nikmat syurga, ya. Supaya apa, tuan-puan dan kasih sekalian? Supaya dia tahu bahawasanya dunia ini memang tempat ujian bagi dia. Maka jangan lupa ni, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan semua yang ada di langit dan bumi ini, termasuklah tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak, semua. Nak tahu di antara kita siapa yang jadi baik, siapa yang akan jadi jahat. Hampa boleh pilih. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dua-duanya, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Inna hadainahu sabila, kami akan tunjukkan kepadanya jalan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain, kata Allah. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Ulama tafsir mengatakan apa dua jalan tu? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tafsirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams juga, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita, tunjukkan kepada kita. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha. Benda yang baik, benda yang buruk, dan benda yang takwa, benda yang baik. Kita diberi pilihan. Maka ingat, tuan-puan dan kasih sekalian, dalam masalah takdir kita bincang bahawa ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini memilih dalam hidup kita. Ada perkara yang perlu kita pilih. Ya. Ingat, setiap perkara yang ada pilihan tersebut akan ada balasan. Setiap perkara yang kita tak ada pilihan, tak ada balasan.
Apa perkara yang kita tak ada pilihan, tuan-puan? Kita tak ada pilihan untuk menjadikan rupa kita, saya ni muka seperti ini. Macam mana muka aku? Nak macam muka orang Arab lah contohnya, kan? Atau Mak Saleh lah, ya kan? Sebab kalau muka Mak Saleh dapat pahala. Tak ada, muka Mak Saleh ke apa ke sama, itu tak akan dapat pahala. Bentuk rupa kita, hidung mancung ke tak mancung, ya kan? Itu tak ada pahala kat sana. Sebab kita tak ada pilihan dalam hal itu. Ketika sesuatu itu tak ada pilihan, tak ada dosa pahala kat sana. So tak ada dosa kita dilahirkan jadi orang Melayu. Sebagaimana orang Rohingya yang dipertikaikan, dia tak ada dosa dilahirkan menjadi orang Rohingya. Tetapi kita akan berdosa pada perkara baik buruk yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebebasan untuk memilihnya. Nak jadi orang baik, kita ada pilihan. Nak jadi orang buruk, kita ada pilihan. Nak jadi orang baik, dekat-dekatlah dengan orang baik. Jumpalah dengan orang baik-baik. Nak jadi orang jahat, kawanlah dengan gangster-gangster, ya kan? Orang jahat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menetapkan perkara itu ada pilihan, maka dia akan ganjar dengan pahala tertentu. So Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit dan bumi ini bilhaq. Untuk apa? Untuk menzahirkan nanti ada orang baik, ada orang buruk. Supaya yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Tak ada yang sia-sia, tuan-puan. Maka perhatikan selalu, tuan-puan. Apabila tuan-puan dapat ujian, ingat selalu, Allah nak uji aku. Aku nak jadi orang baik atau jadi orang buruk dengan ujian ni? Kalau tuan-puan nak dapat, tuan-puan dapat nikmat mana kan? Tuan-puan tanya sebab aku ni dengan nikmat ini akan jadi orang baik ke atau jadi orang buruk? Sebab ada orang sebab nikmat, tuan-puan, dia jadi orang jahat tahu. Dan juga kadang-kadang sebaliknya, diuji oleh Allah Subhanahu, orang itu sebelum tu baik, tapi diuji oleh Allah Subhanahu dengan satu ujian, lalu dia memilih dengan ujian itu jadi orang jahat. Wa ya'udzubillah min zalik. Allah tak uji kita, melainkan Allah ingin menzahirkan kepada kita sifat baik kita, dan juga menzahirkan sifat buruk kita. Hati-hati. Manusia kebanyakannya, maka pada ayat yang keempat surah An-Nahl kita diingatkan, Allah ciptakan manusia daripada setitis mani yang tak ada nilainya. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, tuan-puan dikasih sekalian, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyatakan bahawasanya satu hari Rasulullah SAW buka telapak tangannya, lalu dia meludah di telapak tangan itu. Minta maaf, dia meludah. Kemudian dia bersabda, menyampaikan hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk hadis qudsi. Apa dia? Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Wahai anak Adam, bagaimana kamu boleh meremehkan aku, boleh mengalahkan aku? Nak belagak, kan, menunjukkan hebat. Wa qad khalaqtuka min mithli hadha, padahal aku telah menciptakan kamu dari benda seperti ini saja. Seperti apa tu? Ludah tu. Ludah. Sebagaimana tuan-puan ketahui bahawasanya air mani apabila tuan-puan sudah, kan, apa tuan-puan? Mau basuh, buang, kan? Tak guna dah lepas tu, masuk longkang. Tak ada manfaat. Air ludah seperti itu juga. Lebih kurang je air mani dengan air ludah. Lebih kurang seperti ini. Dan kamu nak belagak, hebat itu. Belagak, lebih besar, lebih agung daripada aku, kata Allah.
Maka disambung hadis itu oleh Rasulullah SAW, hatta idza sawaituka, sehingga aku sempurnakan kejadianmu, fa'addaltuka, lalu aku jadikan susunan tubuhmu seimbang, elok, kan? Alhamdulillah. Masyaita baina burdaini, dan kamu boleh berjalan dengan kedua kakimu. Walil ardi minka wa'idun, ketahuilah bahawasanya di bumi itu ada tempat kamu akan dikuburkan nanti, akan ditanamkan nanti. Fajama'ta wa mana'ta, lalu kamu mencari rezeki, kamu kumpulkan harta kekayaan kamu. Wa mana'ta, sayang, kamu jadi bakhil. Kamu tak mau membelanjakan harta kamu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu makan sendiri saja. Wa mana'ta hatta idza balagatit taraqi, sehinggalah roh sampai ke hulkum kamu, maut datang menjemputmu, barulah masa itu kamu berkata, qulta atasaddaq, ya Allah, bagi aku peluang untuk bersedekah dulu. Wa anna awanus sadaqah, ketahuilah masa untuk bersedekah ketika nyawa ataupun roh kita dah dicabut, tak ada guna lagi dah. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, beringatlah kita bahawasanya di dunia ini bukan tempat kita untuk berbangga-bangga. Di dunia ini bukan tempat kita untuk menunjukkan terror, menunjukkan hebat, tetapi di dunia inilah tempat kita menundukkan hati kita, menundukkan diri kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah dia dengan hati yang redha, sabarlah dalam menghadapi cabaran dugaan kehidupan ini. Insya-Allah, kalau kita melihat dunia ini dengan pandangan yang benar, pandangan yang betul, tempat kita untuk menabur kebaikan dan menghindarkan kejahatan, insya-Allah hidup kita bukan hanya di akhirat, di dunia ini pun akan penuh dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, tanpa terasa dah 1 jam kita berbincang, tuan-puan dikasihi sekalian. Kita dah sampai di penghujungnya. Maknanya kita sempat membincangkan kali ini iaitu ayat ketiga dan keempat daripada surah An-Nahl ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, masya-Allah kita dah sampai penghujung. Kita ada Kak Joriah tanya, ulang hadis qudsi tadi Ustaz. Nak ulang yang bahasa Arab dia ke atau bahasa Melayu dia? Hadis qudsi tadi mengatakan, Ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, bagaimana kamu boleh mengalahkan aku padahal kamu hanya diciptakan daripada seumpama ini. Seumpama apa dia tu? Air ludah tadi tu, hina, kan? Tak ada apa, air ludah orang tak simpan, orang kan buang. Sebagaimana air mani tu orang buang, kan? Tak gunakan. Tapi sayang, ketika aku ciptakan kamu daripada ini, hatta idza sawaituka, ketika aku telah menyempurnakan kejadianmu, fa'addaltuka, lalu aku seimbangkan diri kamu, wa masyaita baina burdain, dan kamu dapat melangkah di atas kedua kaki kamu, berjalan di muka bumi. Dan ketahuilah, walil ardi minka wa'id, di bumi ini nanti kamu akan ditanamkan, kata Allah. Fajama'ta, di dunia ini ketika kamu dah boleh berusaha sendiri, kamu kumpulkanlah harta, kumpulkanlah pengaruh, follower kadang-kadang, kan, kemasyhuran, populariti, kamu kumpulkan. Wa mana'ta, tapi sayang, dalam masa yang sama kamu halang harta kamu itu untuk dimanfaatkan orang lain.
ya, hatta idza balagatit taraqi, sehinggalah roh sampai ke hulkum kamu, nyawa hendak dicabut, barulah ketika itu kamu ingat bersedekah. Ingat, biasanya perkara pertama yang nampak oleh manusia, tuan-puan dan saudara, ketika roh dia dicabut adalah itu balasan kepada sedekah. Sehingga apa? Perkara yang dia minta apabila dicabut nyawanya adalah, yang diminta dulu adalah sedekah lu. Ya Allah, bagi aku peluang sedekah. Kalau aku diberi peluang untuk hidup di dunia lagi, aku akan bersedekah. Sebab apa? Pahala sedekah itu yang ditunjukkan lu. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dalam surah Al-Munafiqun. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh, dia kata. So tuan-puan dan kasih sekalian, itu dia hadis qudsi tadi Kak Juriah. Baik, alhamdulillah. Okey, 1 jam. Okey, betul Datin. Jumpa lagi esok insya-Allah. Betul Hajah Basha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kak Elia, betul kerdilnya rasa diri ini Ustaz bila peringatan hal asal kejadian kita. Betul. Kak Awa, terasa sekejap. Alhamdulillah, ya. Ya. Betul Umi Fauziah, kita kena ingat supaya jangan ujub. Betul riak, ya. Betul. Kita buatlah kerana Allah, ya. Memang dalam melakukan kebaikan ini ada mata-mata yang dengki, mata-mata yang hasad, ya. Kadang-kadang kita cuba dah menyembunyikan kebaikan kita, ada juga orang yang menzahirkannya, dan ketika dizahirkan pula orang cakap macam-macam, ya kan. Ketika kita dah buat kebaikan, macam-macam, macam Ustaz Abid Liu, ya kan. InsyaAllah dia ikhlas, hanya Allah saja yang tahu hati seseorang, ya. Jadi tapi kita kena ingat, insyaAllah masing-masing orang yang berbuat baik itu, saya berbalik sangka, insyaAllah dia orang buat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita tak dapat membaca hati orang, ya. Ikhlas itu ada di hati, dan hati itu hanya Allah yang tahu. Alimun bidzatis sudur, ya. Terima kasih Kak Syarifah Fatimah, ya. Sama-sama Kak Aisyah Abdul Manaf, terima kasih Kak Wan, sama-sama, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini nampak kita bertambah, yang mana live kita dah mencecah sampai 83 orang, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin lama makin banyak insya-Allah, ya. Jemputlah kawan-kawan yang lain untuk live, ya. Okey. Kenapa Ustaz live dekat grup? Lagi senang, supaya saya senang nak berinteraksi lebih dekat dengan orang-orang yang saya kenal, Sama-sama Kak Zi, ya. Kak Noriha, ya, sama-sama. Nas pun, mana nak dapat hadis qudsi penuh tu? Nantilah Ustaz akan share dekat grup, ya. Ustaz akan bagi nanti. Okey, ya Kak Farah, terima kasih, sama-sama juga Kak Tasnim. 87 Ustaz. Apa tu? 87. Ya. Terima kasih Kak Asma, sama-sama. Kak Raja Fatimah, demikian juga wa iyaki. 87 orang. Maksud dia, ya. Alhamdulillah. Dekat saya bawa keluar 83. Tadi kot. Hang, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua yang sudi mendengarkan perkongsian saya, dan saya secara peribadi tak ada apa-apa kelebihan, kehebatan, dan saya melihat tuan-tuan perempuan mungkin jauh lebih baik daripada saya. Saya ini hamba Allah yang hina, hamba Allah yang tak ada apa-apanya sebenarnya, cuma Allah bagi saya peluang untuk ada ilmu sedikit tentang kitabullah ini. Alangkah ruginya saya hanya menyimpannya. Saya ingin berkongsi dengan seramai mungkin. Mudah-mudahan manfaat ini dapat dirasakan oleh kita semua. Al-Quran adalah untuk umat manusia sekalian. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu saja dahulu perkongsian saya yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok insya-Allah dalam masa yang sama 8.30 sampai 9.30.